Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi kita dalam sharing chess learning nombor 6, The Endgame, Karpov Carlsen style. Okey, kepada siapa yang tak biasa, Anatoly Karpov ialah juara dunia 1975 ke 1985, manakala Magnus Carlsen ialah juara dunia sekarang 2013 sampai sekarang. Boleh dikatakan mereka berdua ni kehebatan endgame mereka antara yang terhebat lah dalam dunia ni. Jadi kita cakap Karpov Carlsen style. Okey, jadi bagi masuk perbincangan the endgame, kita masih menggunakan permainan saya. White versus Black, 10-minute rapid game, no increment. Saya Black, opponent saya White. Dalam game ni rating White ialah 1806, saya 1805. Lebih kurang sama. Tapi relatively to me, saya sedang berlawan dengan a very strong opponent lah. Okey, tanpa lengah masa, kita terus bincangkan. Jadi dalam permainan ni putih jalan dengan E4. So saya dengan D5 Scandinavian. Okey, move dia agak kurang biasa sekali. Bishop D3. Okey, tak apa. D takes E4, bishop take D4, E4, sorry. Jadi position sama, so saya maintainkan C6 sebagai meneruskan kerokan pawn opening style, opening pawn structure. Okey, bishop balik, knight keluar, keadaan ni sama, semua develop. Saya keluarkan bishop untuk pinkan dia punya tu, just to develop my side. Keluarkan saya punya E6. Okey, knight keluar, bishop develop macam biasa. Knight mula menyerang, kita cover balik dengan knight di D7. Okey, knight ke G3. Okey, kat sini biasanya dia dah bersedia untuk membuat serangan lah, yang mana dia akan selepas castling H6. So kat sini saya punya calculation kat sini ialah apabila saya tahu dia boleh makan knight, rook knight boleh makan bishop, so saya take bishop dia. Cuma saya tersilap membuat calculation ni sebab lepas dia makan, white pergi sana, dan bila saya makan dia check, kita makan, queen makan, dan dia boleh ambil balik knight saya. Jadi ni taktik daripada pemain 1800 lah, memang kira hebat lah juga ni. Cumanya so sekarang saya one pawn down. Okey, cuma dalam perbincangan game ni kita, bila saya main game ni saya serius lah. Jadi psychologically, mentally saya baru mula-mula dah kalah satu pawn. Jadi ada juga rasa macam nak give up, throw the towel in this game. Sebab bila kita dalam higher level of playing ni, kita tak nak ada minor disadvantage lah. Cuma sekarang satu dah psychologically saya rasa a little bit down. Cuma saya nak menunjukkan juga dalam game ni ialah never give up. Never give up. Ada prinsipal yang mengatakan kalau boleh jangan resign. Jangan resign cepat sangat. Never give up. Kita fight chance. Sebab yang membezakan permainan chess ni kadang-kadang dalam satu masa anytime dia boleh bertukar. Okey, bishop F6, queen balik. Saya maintain dengan G3. Kalau tengok sini ada mana game saya just place snap king saya di G7, dan dia merupakan lebih kurang not that bad as a defensive position for king, as long as dia tak start buka dengan rook dia. Nanti kalau katakan ada rook dia daripada datang sini, rook dia datang pada sini, dan mungkin ada problem dengan this position, tapi saya masih boleh cover kalau semua perkara, semua pieces ada dalam atas board lagi. Okey, kita nak bincangkan endgame, so kita laju sikit. Jadi dia continue development, bersedia untuk bishop dia anytime untuk membuat serangan. Okey, king bergerak ke G7. Okey, pawn bergerak slow. So saya just nak maintain sama ada kita nak letak rook kita sini ataupun rook kita nak cover untuk jaga file of D file. Okey, dia just slow movement. Okey, macam biasa kita cuba control the center.
exert our dominant at least, sebab dia tak nak seize the center. Kata saya pushkan queen saya, bishop dia ke sana, dan saya naikkan rook ready untuk doubling, with possibility of possible kalau ada apa-apa saya berada dalam in position to attack. Okay, rook dia jalan macam biasa. Okay, bila akhirnya dia sabar, akhirnya dia bergerak, bila rook dia bergerak ke E1, jadi saya nampak satu opening tu, sebab dia meninggalkan dia punya pawn pada, jadi okey, sekarang kita sudah material kita equalize. So equalize, cumanya saya tak boleh lagi ambil pawn ni, sebab nanti bila rook kat sini, rook boleh larikan, attack the queen, queen terpaksa lari, dan this pawn at the B, black punya B pawn tidak ada yang boleh cover. So kena hati-hati taking this B pawn. Okay, ini mistake yang dibuat oleh opponent saya, sebab bila dia letak kat sini dia mengharapkan kita exchange. Okay, dalam hal ni pelajaran seterusnya ialah bila kita exchange, kita kena tengok kat mana exchange tu berlaku, the aftermath, apa yang berlaku selepas exchange tu, dan siapa akan berada dalam position yang bagus. Karpov, Anatoly Karpov dan Magnus Carlsen ialah mereka yang hebat dalam positional analysis. Maksudnya dia boleh calculate dan dia boleh tahu lepas this one take this one, lepas this move apa semua, dia boleh going into the end game, dia boleh fikir kat mana is beneficial. Jadi saya nak cerita pasal Magnus Carlsen lah. Magnus Carlsen ni dia terkenal dalam game yang drawish saja. Macam ni, macam bukanlah cakap macam ni, tapi macam game macam ni drawish, tak ada siapa ada advantage. Sedar-sedar bila daripada transition daripada middle game, dia transition into the end game, dan suddenly dia winning. Dia boleh win in a drawish position. Macam mana dia boleh do? Itu kehebatan Magnus Carlsen. Anatoly Karpov pun sama. Anatoly Karpov ni dia terkenal dengan just small improvement. Tetapi dia punya end game memang sangat mantap. Okey, jadi saya take saja, bersedia untuk kalau dia halau, tapi dia tidak attack saya punya queen, tapi dia telah buat kesilapan dengan trade. Okey, kalau asal dia, kalau saya makan saya take the bishop dia. Okey, bishop dia akan ambil kat sini, bishop dia katakan rook ambil kat sini, queen akan take kat sini, queen dia berada dalam center, jadi the exchange tu berlaku dalam E5, yang mana akhirnya E5 dia, position E5 dia space yang bagus untuk king. King berada control space, king berada dalam keadaan tempo ke hadapan, sebab dia berada di depan king. Queen di A2 ambil masa untuk pergi center ke, atau untuk selamatkan king. Jadi kita tak boleh ambil bishop dia, tapi saya tak buat macam tu. So saya tunggu sajalah, walaupun lepas dia ambil bishop, lepas saya ambil pawn, queen ambil B pawn putih, dia ambil, walaupun saya membiarkan dia untuk check, tapi dia tak ada potential threat, sebab saya sudah cakap saya sudah bersedia untuk lari-lari sekitar ni tanpa ada strong threat. Lagipun dia, the bishop, dark bishop is out of the picture, the knight of the picture, dia lebih kepada rook. Okay, queen check, so saya halang dengan rook, so dia akan check. Okay, kalau kita keluar bahayalah, kita go back ke king G7. Jadi dia tak ada potential threat, cumanya memang bahaya jugalah kalau dia mula bermain di E7. Maksudnya potential dia behind of this. Okay, tak ada apa, pawn dia bergerak, saya just gerakkan pawn saya, bersedia. Di sini dia buat mistake calculation sebenarnya. Bila dia buat D5, actually dia losing pawn dia. 1, 2, 3. Saya tak pasti kenapa dia silap calculation. Sepatutnya dia dalam satu lagi pelajaran ialah you relax, maintain the tension, maintain your position. Sebab bila dia advance macam tu, dia tak sabar nak advance tanpa ada proper planning, dia calculation dia silap. Dengan itu lepas saya makan, so sekarang basically saya sudah up to 2 pawn. Tapi up to 2 pawn pun belum tentu boleh menang lagi. Kalau macam ni, maybe
putih can strive for draw lah. Strive for draw. Oh can win lah kalau bawah daripada 2000 ni, sebab wish both side can do blunders. Jadi memang boleh menang, memang boleh kalah lah walaupun 2 pawn. Tapi kalau higher level, this kind of 2 pawn pun still orang kata white can strive for mencari draw wish, cuba cari draw lah. Okay, Queen ke dia still maintain, tapi Queen dia tak boleh buat apa-apa. Queen dia tidak boleh membuat satu check sebab saya sudah control file ni untuk menghalang daripada Queen dia check ke mana-mana. Okay, jadi saya buat dua move yang menjaga C file dan menjaga D file. So back to the principle, control our file, control center dan cuba cover pawn kita supaya tak kena free makan. Okay. Okey, dia gerak kat sini. Kat sini dia buat mistake lah. Sebab bila dia gerakkan pada F4, sebab kita tak sampai lagi ke perbincangan endgame. So saya trade satu, trade dua. Macam saya kata dalam video yang lain, bila kita material up, material kita more. Kita simplify the game, remove all the pieces ke apa ke, trade in apa semua. Jadi the remaining piece ataupun the remaining pawn become more valuable lah dalam hal ni. Dua pawn ni lebih valuable. Kita kita dah removekan queen dia. Queen dah remove both off the board. Jadi pawn ni dia become more significant. Okay. So dua pawn. Okay. So dia gerak pawn dia. So saya letak rook kat sini. Okay. Sekarang kita rook saya kat sini. Okay, dia cuba. Jadi saya check. Rook dia halang. So apa yang saya buat ialah saya forcing for trading. Okay. So saya check. Okay, sekarang kita dah dalam perbincangan endgame. Okay, endgame tapi black in a position of advantage lah sekarang 2 pawn. Tapi bukan mudah lagi ni nak bincang pasal endgame. Okay, this is rook and pawn endgame. Okay. Okay, jadi dalam rook dan pawn endgame, saya ada bincang dalam video yang lain. Okay, in general. Okay, selepas tadi opening dah settle, middle game saya dah ada bagi tahu beberapa prinsipal dalam main chess. In general, kalau dalam pada endgame pawn dengan rook ending, kalau boleh pawn ni kena berada pada di hadapan pawn sendiri. Ia macam taklah 100% blanket row, tapi in principle dia more aktif, more lebih powerful lah. Pertama, kita boleh support kita punya pawn daripada depan. Okay. Dan biasanya kita boleh wreak havoc. Kita boleh melakukan serangan kepada pawn pihak lawan dengan serangan daripada, contohnya daripada inilah file nombor 2. Okey. Tengok dalam position ni, apakah position yang terbaik? Adakah kita nak tolak pawn, biasanya macam manalah. Ni yang ni dia tidak ada one good way, tidak ada one single way untuk settlekan benda ni. Cumanya dalam position ni saya gerakkan dengan ini sebenarnya salah. Sebenarnya cara yang terbaik ialah kita letak kat sini. Nanti bila kita gerak, kita slow gerak. Sebab rook dia ambil masa untuk take ni. Selepas calculation saya belajar balik endgame saya ni, jadi saya buat mistake. Sepatutnya rook saya maintain di hadapan macam saya cakap prinsipal tu. Tapi disebabkan apa yang berlaku bila saya buat kesilapan tu, rook dia pergi kat sini untuk take saya punya B3. Okey, sekarang saya maintain rook saya tepi. Nampak saya cakap tadi, kalau boleh rook kita berada kat depan, baru lebih mantap kita punya pergerakan. Yang ni kita lebih pada sideways punya rook. Ada satu lagi, kita letak rook kita kat belakang kan. Tapi dalam endgame, cuba cari yang mana kita punya rook tu kat depan. Dan kalau boleh, masa kita rook kita di hadapan daripada pawn structure kita, kalau dia attack dan kalau kita boleh selamat kita punya king lari-lari sana sini, menyebabkan rook dia tidak boleh membuat kesukaran pada kita lah.
Okey, jadi king dia gerak. Okey, kat sini pun actually sebenarnya saya kena take time. Bila kat sini sebenarnya saya kena tolak pawn sini just nak maintain tension dan kita tengok apa move dan calculation dia. Cuma saya nak bagi tahu daripada pengalaman saya, bila macam ni kita ada two front cara kita serangan kita. Kita ada dua pawn dekat sini untuk tolak dan kita ada bahagian sini yang kita kena jaga. Kalau saya takkan gerakkan king saya, rook saya hanya untuk jaga dua pawn ni. Okey, saya cuba divide sebab akan jadi problem. Jadi yang ni nak cuba sampai awal, yang ni nak cuba sampai awal, nanti kita tak tahu siapa menang kalah, kita hanya menyebabkan kita dalam position yang sukar lah, ikut siapa cepat, siapa dapat apa semua. Dengan king dia dah ada belah sini. Jadi apa yang saya buat, king saya cuba maintain belah sini, manakala rook saya cuba support pawn. Jadi tu kita punya strategi. Dan satu lagi dalam endgame ni, dia jangan push sangat, cuba tengok kat mana position dia pun, kat position. Dan kalau boleh, kalau pawn dia kat sini, sebenarnya kita nak menghalang daripada, contohnya daripada king dia masuk kat sini. Biasanya kita cuba letak square-square yang jaga in anticipation. Tu basically in general cara nak main endgame. Jadi saya letak pawn, saya punya calculation nampak dia letak dia punya position menyebabkan king tak boleh lari, dia maintain dia pressure dan dia maintain square-square penting yang mana king saya tak boleh bergerak. Okey. Ini saya ada trik, saya tahu, saya cakap tadi rook saya akan cuba pergi ke sini, king saya pergi sini. Walaupun saya pergi ke sini sebenarnya tak lari sebab saya still akan pergi ke area ni. Saya just ada tinggal trik saja. Dia tolak, akhirnya dia blink. Kalau siapa tengok The Good, The Bad and The Ugly antara Clint Eastwood dengan yang seorang Mexican tu, dengan seorang jahat tu yang dia Mexican stand off kan, siapa blink je boom, kena tembak kan. Jadi dia tak sabarlah bila dia tolak. Okay, as long as our exchange doesn't break our pawn structure, dia makan take, dia take balik. So saya 3, dia 2. Memang dia punya intention nak pergi sini. Tapi saya tak ada masalah. Saya check, the result is supaya saya dapat tempo dan menggerakkan pawn saya. Pawn dia naik kat situ, tak ada masalah. Pawn dia bergerak. Okay, saya check. Okay, dia masa ni saya tak dapat lagi move yang tu. So saya cut off kan daripada king dia, daripada support pawn dia. Kalau dia tinggalkan, kita ready. Nampak ni, king dia kena jaga yang ni, kena jaga pawn ni, rook dia kena jaga. Tapi kalau once dia pergi ke rook dia pergi kat sini, kita cuba tolak lah pawn kat sini. So dia kena jaga dua-dua side. Cumanya sebab kita material up. Okay, dia tolak king dia. So saya letak kat sini. Okay, so dia pergi kat sini. Kat sini saya check. Okay, kat sini saya ada juga buat calculation. Apakah cara yang terbaik? Adakah risau juga ni kalau kita silap buat calculation, dia pergi king ke sini. Tapi setelah saya buat calculation, bila kita check, dia lari lah. Kalau dia lari king dia ke sini, kalau dia lari ke sini, so dalam bahaya. Tapi saya buat calculation, katakanlah kalau dia lari ke sini, saya stay control kat sini. Okay, mungkin saya tolak pawn kat sini. So dia ada problem sebab katakan kalau pawn tolak ke H6, so apa yang saya buat, saya control dan anytime kat sini, bila katakan queen dia pergi sini, kita check, dia katakanlah kalau dia tak boleh lah, katakan dia nak lari kat sini untuk membuatkan dia check, kita check. Katakan kalau dia tak boleh nak gerak pawn dia kat sini lah ataupun saya just wait, dia tolak pawn sini, kejap macam mana calculation ni, tapi dia gerak ke atas. Okay, check, so dia dalam winning. Okay, so dia bergerak ke atas, saya ambil tempo untuk bergerakkan ke atas. Alright, okay, so dia dalam pawn ke sini. Problem dia bila dia tolak pawn dia ke H6, problem dia bila dia tolak pawn ke H6, dia dah cut off ni, king tak boleh support ni. Walaupun king saya berada jauh, sempat ni, king saya sempat nak lari, nak tangkap dia, nak tempat dia, tak boleh nak sempat, dia tolak, saya sempat dan saya ready untuk take. Bila rook dia lari situ, saya pergi dekat sini,
dan kita boleh take dia punya pawn. Dia pergi kat sini, take, okey. Kat sini saya tolak pawn dia. Kat sini saya ada satu trik, satu taktik. Okey, sekarang ni kita belajar apa maksud perkataan taktik. Strategi ni secara general, queen side, king side, lock the center ke, ataupun pawn rank belah king, pawn rank belah queen ke, over pressure satu square, letak banyak-banyak ke apa ke. Tapi kalau taktik ni dia tactical. Pin, skewer, fork, discover check, double attack, okay, dia macam tu, benda-benda tactical yang kena kira. Okay, so saya sebenarnya, saya ingat kalau nak saya letak ni, saya pergi ke F3 sebab once rook dia makan, kalau rook dia makan, saya check, saya dapat rook dia dan terus menang. Cumanya saya dapat rasakan dia tak makan dengan taktik ni, so saya tak buat taktik tu. So saya check terus, just maintain, selamatkan saya punya pawn. Okay, king lari, so saya still maintain. Saya gerakkan, okay, selamat. King saya belah sini, sekarang macam mana dia nak jaga dua-dua. Okey, rook kita bergerak ke B3. Okey, naik slow-slow lagi. Macam mana dia nak? Okay. Kita tolak pawn kita. Kalau dia check, kita tolak depan. Okey, kita tolak pawn lagi. Okey, yang ni disebabkan ni saya punya calculation memang kalau boleh kita, kalau satu lagi cara kita letak pada E3 lah. Yang ni saya calculate, saya tolak sebab kalau dia ambil, saya ambil queen. So dia ambil. Okey, sekarang ni menyesal juga sebabnya macam mana ni boleh jadi drawish lah sebab dia boleh duk tunggu saja depan tu, just exchange queen dengan rook. Susah ni nak menang ni, susah, dia akan dapat draw. So tapi kita cakap tadi never give up. Okey, maintainkan check kita, jangan letak depan lah. Okey, gerak, check, gerak, check lagi sampai kita dapat idea sebab ni 10 minit. Kadang-kadang nak cepat, kita try check dulu, cuba dapat. Saya gerakkan, okey, dia dapat. Okey, gerak, dia bergerak kat situ. Okey, saya check, rook dia tak boleh nak halang. Rook dia ni, tapi rook dia kena pin. Okey, saya gerakkan king saya makin dekat. Dia gerak kat situ. So saya dekatkan lagi, king dia nak check, so saya lari, king dia checkmate. Okey, saya rasa itu saja untuk perbincangan kali ini tentang endgame. Endgame ada banyak lah, bishop ataupun bishop pawn, king pawn, rook ending, knight ending. Cuma dalam ni ialah endgame style rook ending lah, rook and pawn ending. Cuma nak bagi tahu sebab dia punya insting, Magnus Carlsen tu, dia punya insting tu hebat lah, insting dia. Macam mana daripada middle position, dia punya calculation kat mana dia akan bermula ending game dia. So biasanya dia dah kira lah daripada pawn structure, kat mana rook. Sebenarnya end game ni very sharp kadang-kadang sebab dia kena proper calculation. Jadi antara skill yang saya kalau boleh dapat tu memang bagus lah sebab endgame ni susah juga nak masterkan endgame ni. Dia kena calculation betul, sabar, kadang-kadang any mistake dia susah. Cumanya dia punya bagus dia sebab dia less piece on the board, less piece, tapi dia punya calculation kena correct sebab kalau calculation tak correct dia jadi boleh jadi kalah. Okey, saya rasa itu saja untuk video sharing chess learning nombor 6, the endgame Karpov Castle style. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa di video yang lain.